Sebelum kita mulakan, pastikan anda mempunyai fail yang sama dengan saya, iaitu fail sword.plan. Untuk dapatkan fail tersebut, anda boleh pergi kepada Google Chrome dan pergi kepada folder Creative 2019 Blender, dan dalam folder Blend file, download fail sword.plan. Bila dah download, boleh buka dan kita akan ada fail yang sama. Pedang ni ada beberapa bahagian. Kita ada bilah pedang, kita ada penghadang pedang, kita ada batu permata, kita ada pemegang pedang dan juga penghadang pedang pada bahagian bawah. Seperti yang anda lihat, setiap bahagian pedang ni tidak lagi dinamakan. Jadi kita kena namakan dulu untuk setiap bahagian supaya mudah untuk kita kena pasti. Dan kita boleh namakan dalam outliner ataupun dalam collection yang kita ada pada bahagian sebelah kanan tu. Kita boleh double klik pada bahagian tu dan namakan yang pertama ni sebagai bilah pedang. Pada bahagian yang kedua, kita akan namakan bahagian kedua tu sebagai penghadang pemegang. Seterusnya, kita akan klik pada bahagian yang ketiga, iaitu batu permata. Jadi, double klik pada outliner tu dan namakan dia batu permata. Seterusnya, bahagian yang ketiga, kita akan namakan bahagian bawah tu sebagai penghadang pemegang bawah. Okey. Alright, dan bahagian seterusnya adalah pemegang. Double klik pada layer je dan namakan dia pemegang. Okey, sebelum kita letakkan material untuk setiap bahagian pedang tu, kita kena ada UV map. Tapi model yang kamu download daripada Google Drive tadi dah ada UV map sendiri, right? Jadi saya akan tunjukkan macam mana kita nak clearkan UV map yang dah ada. Seterusnya kita akan assignkan balik UV map dengan menggunakan auto UV daripada Blender. Jadi select pada objek bilah pedang tu dan pergi kepada objek data properties dan pergi kepada UV maps. Kita akan buang UV map tu dengan tekan minus icon kat situ, klik, dan kita akan klik objek yang lain dan kita akan buang juga UV map tu. Seterusnya yang ni kita buang, pemegang dia kita akan buang, tapi sekarang ni pemegang dia adalah spline. Kita kena tukarkan dia kepada objek nanti. Maksudnya dia tak ada UV map lagi. Kita pergi kepada yang penghadang paling bawah sekali dan buang UV map tu. Okey, kita check dan semua UV map dah tak ada. Sekarang kita akan buatkan UV map untuk bilah pedang ni. Kita akan gunakan auto UV unwrap. Jadi select pedang tu dan kemudian pergi pada edit mode dengan tekan tab dan tekan U dan pilih smart UV project. Smart UV project akan automatically UV unwrapkan objek yang kita pilih. Okey, dan tekan OK di sini. Dan kita akan dapat UV map dah dibuat dekat bahagian panel UV. Dan UV yang ada sekarang ni dia agak distorted, tapi tak mengapa, untuk tutorial ni just ikut saja dia punya UV yang ada. Kita akan pergi kepada topik UV dengan lebih mendalam pada tutorial yang akan datang. So for now, UV yang ada ni kita boleh gunakan sebab texture yang kita gunakan nanti pun dia bolehlah compensate dengan stretch ataupun distortion yang ada. Dan seterusnya kita akan klik pada penghadang pemegang, tekan tab untuk kita tukarkan kepada edit mode dan select all dan tekan U untuk pilih smart UV project dan tekan OK. Kita akan dapat UV unwrap yang macam ni. Kita pilih batu permata tu pula. Tekan tab untuk pergi kepada edit mode. Tekan U untuk unwrap smart UV project dan kita dapat shape tu. Dan last sekali bahagian penghadang yang paling bawah sekali. Kita akan pilih smart UV project juga. OK, dan kita akan dapat UV unwrap seperti itu. Dan
kita dah pastikan semua dah ada UV map masing-masing, kecuali UV map pada pemegang sahaja. Okay, next step, kita akan assignkan material pada setiap bahagian yang kita dah UV kan. Jadi untuk assignkan material, tukarkan workspace kepada shading workspace, select bilah pedang tu, dan untuk assignkan material, pergi kepada material tab yang ada pada bahagian bawah kanan sekali. Kalau kita tengok, bawah tu ada benda bulat material properties tu kan. Okay, klik tu dan tekan plus untuk buat satu material slot. Dan tekan new untuk assignkan slot pada assignkan material pada slot tu, dan kita akan namakan material tu kepada bilah pedang. Kalau kita lihat di sini, kita akan nampak dekat material tu dah ada principal BSDF, yang mana Blender automatic letakkan bila kita buat satu material slot untuk objek tu. Dan kalau kita nak tukarkan warna pada material tu, kita boleh tukar warna pada base color properties. Saya akan tukarkan kepada warna kelabu. Dan warna kelabu ni dia agak legap, maknanya dia tak ada sebarang pantulan cahaya ataupun reflection. Jadi untuk tu saya akan turunkan roughness sedikit supaya nampak sedikit reflection pada mata bilah pedang. Okey, setakat saya rasa okey. Sekarang kita akan buat untuk bahagian penghadang pemegang. Jadi klik pada bahagian penghadang pemegang, letakkan satu slot, tekan new dan tukarkan nama dia kepada penghadang pemegang. Okey. Kemudian untuk color, warna saya tukar kepada warna yang sedikit oren ataupun coklat. Dan kita akan letakkan material sama pada bahagian penghadang pemegang yang bawah. Jadi klik pada objek itu, dan instead of kita buat satu slot yang baru, kita akan gunakan material yang sama seperti kat situ. Kita just klik pada bahagian ikon kiri tu dan pilih penghalang pemegang. Dia akan assignkan material yang sama. Okay. So kita perlu buat kerja 2 kali. Dan kita akan select pula bahagian permata tu, buat satu slot dan new dan namakan dia permata. Untuk permata ni saya akan berikan warna hijau. Okey, nampak setakat ni macam okey. Dan seterusnya kita akan letakkan material untuk pemegang. Tapi untuk pemegang ni, kalau kita tekan tab, dia akan jadi spline. Kita kena convertkan spline ni kepada mesh, alright, ataupun objek lah. Jadi untuk tukarkan dia kepada mesh, kita kena kena tekan tab untuk pergi pada object mode, right click dan kemudian pilih convert to mesh. Dan kita tekan tab sekali lagi pada edit mode, dia akan tukarkan spline tadi kepada objek. Sekarang kita dah boleh buat UV unwrap untuk bahagian pemegang. Jadi untuk mulakan wrapping, kita kena tekan select all, tekan A, select all, dan kita akan tukarkan dia kepada UV unwrap dengan tekan U untuk buka UV unwrap dan pilih Smart UV Project, tekan OK. Dan sekarang kita nak check sama ada dah ada ke tak UV map berdasarkan UV unwrap yang auto. Pergi pada Object Data Properties dan check pada UV Maps. Okay, dah ada. Cara lain untuk check, kita boleh pergi pada UV Editing dan kita nampak dah ada UV Map sendiri. Walaupun dia agak berserabut sekarang ni, okay, tapi dia punya quality dia okey lagi lepas kita dah assignkan texture. Okay, pergi pada Shading. Okay, pergi pada Shading dan kita akan assignkan satu material slot, tekan plus, tekan new dan kita namakan dia pemegang. Okay, kita nak tukar juga color dia, base color, dan tukarkan dia kepada coklat gelap. Okay, dan turunkan sikit kepada warna gelap. Dan ini adalah hasil yang kita dapat setelah kita assignkan material pada setiap objek yang ada.
Untuk dapatkan hasil output yang lagi cantik, kita kena assignkan texture map di dalam setiap material yang kita ada. Kita akan mulakan dengan bilah pedang. Okay. Material map yang ada ke sini saya dah download. Okay. Saya download kat sini, saya ada semua material map texture. Untuk you all kena pergi pada Creative 2019 Blender dan pergi kepada texture. Dalam dia ada beberapa texture material, download dahulu. Okay, dalam tu kita ada leather, kita ada metal, kita ada crystal, kita ada greasy metal pen. Right? Kita akan gunakan 4 saja. Kita akan guna leather, metal, crystal dengan metal pen. Okay, saya minimize dan kita akan import dia ke dalam bilah pedang node. Okay, tekan Shift A dan pilih pada texture dan pilih image texture. Mana image texture? Okay, image texture dan letakkan dia dalam node. Dan kita akan connectkan image texture color kepada base color. Kita akan nampak warna hitam sekarang. Okay, dia tak ada apa-apa texture sebab kita tak assignkan lagi texture dia. Okay, klik pada open dan pergi pada folder dan cari texture yang kita nak guna. Kita akan guna texture metal 19. Okay, dan pilih color saja. Alright, dah ada banyak map ke sini, kita pilih color saja. Dan bila kita masukkan color tu, dan kita nampak ada corak ataupun color pada bilah pedang. Okay, seterusnya kita perlukan satu lagi map. Okay, kita akan masukkan map glossy pula. Tekan Shift A, pergi pada texture, pergi pada image texture dan kita akan connectkan color tu kepada roughness ataupun glossy. Okay, roughness. Dan kita tekan color, open dan pilih bawah metal 19 dan pilih roughness. Saya akan pilih map RGH tu ataupun roughness, tekan open image. Dan kita akan tengok, kita dapat nampak sekarang ni ada setengah bahagian dia memantulkan environment yang ada di sekeliling pedang tu. Dan setengah bahagian lagi dia agak legap, maknanya dia tak ada pantulan dan dia nampak kasar. Okey. Okey, ni kalau saya matikan, okey, nampak semuanya nampak berkilat dan saya connectkan balik. So kita akan nampak ada bahagian yang berkilat dan ada bahagian yang kurang berkilat ataupun tak berkilat langsung. Okey, untuk adjust percentage bahagian yang berkilat dan bahagian yang tak berkilat, kita perlu letak satu lagi node iaitu node color ramp. Color ramp boleh kita dapat pada converter dan bawah color ramp. Okay, letakkan color ramp tu di antara map roughness dan juga roughness dan dia akan connect sendiri. Dan daripada situ kita boleh adjust dia punya slider. Sekejap saya zoom in sikit. Okay, adjust slider dia, tarik yang seda hitam tu, adjust jadi hitam dan putih untuk dapatkan kekilatan yang kita nak. Okay, saya rasa yang ni okey bagi saya. Kita akan masukkan map yang terakhir iaitu map normal. Masukkan normal dengan Shift A, pergi pada input, pergi texture dan pergi pada image texture. Kita akan connectkan dia. Sebelum tu kita akan load dahulu normal map, tekan open dan pergi kepada texture, pergi kepada folder yang kita nak dan ambil folder metal 19 normal. Okay, dan tekan open image. Okay, normal map ni dia tak boleh connect terus kepada slot normal yang ada pada principal BSDF. Okay, tak boleh macam tu. Dia perlukan converter di antaranya. So untuk dapat converter tu, tekan Shift A dan search normal dan ambil normal map. Okay, letakkan di tengah. Dan kita akan connectkan color pada normal map kepada normal map node. Dan normal output tu kita akan masukkan kepada normal input yang ada pada principal BSDF. Okay, dan kita dapat lihat bahagian mana yang nampak ada kesan menggerutu dan bagaimana yang tak ada kesan menggerutu. Okay. Seterusnya, ni adalah bahagian yang penting.
Untuk map selain daripada map color, iaitu map normal dan juga map roughness, kita tukarkan color space kepada non-color data. Okay, kerana dua-dua map ni adalah map yang bukan map warna. Okay, untuk Blender baca dengan betul map-map tersebut, kita perlu tukarkan kedua-dua map tu kepada non-color data. Dan saya rasa sini dia agak kurang sikit, saya akan adjust macam ni. Alright, okay, saya suka lebih kurang macam ni. Okay. Kita juga perlukan texture untuk bahagian penghalang pemegang. Jadi select objek penghalang pemegang tu. Dan kita akan gunakan texture, pergi Shift A. Ataupun cara lain, cara lain selain daripada masukkan Shift A, kita juga boleh menggunakan drag and drop. Saya akan buka Finder ataupun kalau dekat Windows Explorer, pergi kepada folder texture yang kita nak dan cari bawah ladder, bukan ladder, kita akan ambil greasy metal pen. Saya akan cari albedo. Albedo ni sama macam color ya. Dan saya akan connectkan image tu dan connectkan image tu pada base color. Sekarang kita ada color attach kepada bahagian pemegang. Dan seterusnya kita perlukan map roughness. Saya akan cari map roughness, ambil roughness, masukkan dan connectkan color kepada roughness input. Dan tukarkan kepada non-color data. Dan satu lagi map, iaitu map normal, masukkan dan letakkan di situ, dan kita akan masukkan converter normal map dan kenakan color kepada color normal map dan normal map output kepada normal map input BSDF. Kalau kita zoom in sikit, tengok bahagian sikit, zoom in sikit, kita tengok semua map dapat dibaca dengan betul. Kejap, non-color data, non-color data kita kena set juga kepada normal map. Right. So hasilnya lebih kurang macam ni ya. Saya akan tambahkan color ramp untuk adjust lagi roughness map yang kita ada. Mana ramp, RAMP, letak di situ. Dia akan connect automatic. Dan kita boleh adjustkan color stop slider tu. Kena zoom in sikit. Adjustkan sikit. Adjust ikut cita rasa. Kalau nak lagi berkilat, tak payah adjust lah, kan? Kita biarkan saja sebagai default. Nampak okey. Dan bawah pun akan ikut benda yang sama juga, sebab dia share material yang sama. Dan kita letakkan material map untuk bahagian permata. Kita pergi pada crystal, pergi pada crystal dan masukkan color. Connectkan color kepada base color dan masukkan map seterusnya. Kita connectkan normal kepada normal dan kita akan masukkan converter normal map. Connectkan color kepada color dan normal kepada normal dan tukarkan sRGB kepada non-color data. Dan akhir sekali kita perlukan map specular. So ambil map specular, masukkan ke dalam node texture editor. Kita akan sambungkan color kepada specular. Di sini dia tak ada roughness. Untuk roughness map, kita perlukan roughness map tapi dia tak bagi. Jadi kita boleh ubah secara manual kalau kita nak dia nampak berkilat. Bawah slider roughness tu, kita boleh kurangkan lagi nilai dia ataupun kita naikkan lagi nilai dia untuk kita lagi nampakkan dia seperti legap.
Okay, kalau kita kurangkan dia akan nampak lagi berkilat lah macam kaca. Saya akan kurangkan sikit lagi macam ni. Alright, saya rasa kita dah connectkan semua map-map yang diperlukan dan inilah hasilnya setelah kita dah buat material yang betul lah. Dan kalau kita nak tengok, okay, ada satu lagi which is handle dia. Okay, select handle tu. Okay, handle tu kita gunakan material map ladder. Okay, pergi pada ladder, ambil color, masukkan color ke dalam, connectkan output color ladder tu kepada base color. Okay, so far nampak macam okay. Masukkan map seterusnya, kita masukkan roughness. Okay, sambungkan color roughness kepada slot roughness. Wow, kilatnya. Okay, dan saya akan masukkan satu lagi, normal. Kenaikkan normal kepada normal, tapi sebelum tu tukar kepada none color data untuk roughness dan juga none color data untuk normal. Masukkan converter untuk normal map, cari normal dan ambil normal map. Kenaikkan color kepada color normal map output kepada normal map input dalam principal BSDF. Dan inilah hasilnya. Kulit ni saya tak nak dia terlampau berkilat, jadi saya akan control dia dengan menggunakan color ramp. Masukkan color ramp di antara roughness map dan saya adjust sikit dia punya slider bagi dia nampak lagi legap seperti macam ni. Alright, okay, ni yang kita nak dan that's it. Siap, kita dah siap. Texture, assign material, assign texture map semua sekali pada pedang low poly yang kita buat. Kita juga boleh lihat macam mana material tu reflect ataupun material tu bertindak pada keadaan cahaya berlainan. So untuk tu pergi kepada arrow tu, tekan shading dan klik pada bola tu dan dia akan buka beberapa preset cahaya yang ada seperti ni. Okay, ni untuk set cahaya studio dan tukar kepada lain, maybe this one. Okay, ni untuk indoor saya rasa dan satu lagi untuk outdoor. Okay, lebih kurang macam ni. Tapi semua cahaya ni adalah cahaya untuk preview saja. Okay, preview. Dia bukannya cahaya untuk output render. So, untuk output render, kita akan hasilkan cahaya kita sendiri. Untuk kita masukkan cahaya, kita akan tukar layout dia daripada shading kepada layout biasa. Dan tukarkan kepada render mode dan selepas kita tukar kepada render mode semua akan nampak macam agak malap. Jadi kita akan tukarkan dia kepada keadaan yang lagi gelap. Okay, pergi pada world map, tapi sebelum tu tukarkan color dia. Okay, tukarkan color dia kepada color hitam dan semua gelap dan kita akan pastikan dia punya render engine adalah render engine EV, bukan Cycles. Render engine EV. Untuk masukkan cahaya, kita boleh tekan Shift A untuk buka menu Add dan pilih Light dan kita akan gunakan Area Light. Okay, dah ada cahaya tu. Area Light ni kita akan naikkan atas sikit. Okay, tekan G dan Z naik atas. Dan besarkan sikit, tekan scale, scale, besarkan. Saya akan kuatkan sikit cahaya yang ada. Sekarang ni dia agak lemah. Pergi pada light tab dan bawah power, kita akan naikkan dia punya watt. Maybe 500 macam agak terang. Saya akan turunkan sikit kepada 100. Okay, dan macam ni. Alright, dan kita akan letak satu lagi light, area light. Masukkan area light di situ dan gerakkan area light pada paksi Y, GY dan rotatekan dia pada paksi X, RX dan rotatekan dia menghadap kepada pedang. Besarkan, tekan S dan scale dan betulkan kedudukan dia supaya dia menghadap ke arah pedang.
Kita naikkan power dia kepada 100. Okay, sekarang warna dia agak cahaya dia agak flat sikit. Jadi probably saya akan tambah lagi 2 cahaya kiri dan kanan pedang tu. Okay, adjust sikit ke belakang. Tekan Shift A untuk masukkan cahaya lain dan gerakkan cahaya tu ke sebelah kanan pedang. Okay, scalekan dia dulu dan tekan GX dan tarik ke kanan. Rotatekan dia pada paksi Y, RY menghadap ke arah pedang. Dan adjust sikit. Dan saya akan tukarkan warna dia kepada warna biru. Dan naikkan watt dia kepada, kita nampak sekarang ni, mungkin kena naikkan lagi. Adjust sikit dulu. Alright. Naikkan dia kepada 200 watt. Kita nampak sikit dah cahaya biru pada bahagian kanan pedang. Dan kita akan buat satu lagi cahaya. Buat satu lagi cahaya. Kita masukkan satu lagi cahaya, Shift A, light dan masukkan area light. Dan besarkan sikit, tekan S, scale dan rotatekan dia pada paksi Y, RY. Kita hadapkan dia kepada pedang. Betulkan kedudukan dia, tarik ke belakang dan naikkan atas sikit. Dan kita akan berikan warna lain pula, warna merah. Naikkan power dia kepada 100 macam agak perlahan. Tak kuat sangat. Kita akan naikkan lagi kepada berapa 300. 300 nampak okey. Sekarang kita boleh render. Sebelum render kita akan splitkan view. Pergi pada corner panel ni dan tarik ke kiri untuk splitkan view kepada dua view. Dan tekan Shift A pergi kepada kamera di bawah. Sekarang kedudukan kamera kita berada hampir dengan pedang. Jadi saya akan tukarkan view daripada untuk view yang sebelah kiri ni kepada camera view. Kita boleh tekan kosong pada numpad keyboard. Nampak tak bahagian penjuru pedang tu kan, dia terlalu dekat kameranya. Jadi kita tekan pada camera view, klik pada kamera dan kita akan ubah kedudukan kamera daripada top view ni, tarik ke belakang sikit. Adjustkan camera view seperti di dalam skrin ni lah. Try dapatkan as close as possible lah. Kalau tak dapat hampir tepat pun tak apa. Untuk bahagian ni saya akan fast forward sedikit. Dan ini adalah camera view yang kita nak dapatkan nanti ya. Cuba dapatkan camera view macam ni. Sekarang kita akan ubah resolution kamera tu. Untuk ubah resolution kamera, boleh pergi pada output tab, output properties dan tukarkan resolution kepada 1024 1024 kepada 1024. Untuk X dan Y ya, 1024 1024 untuk X dan Y. Adjust sikit ke depan supaya pedang tu fit dalam kamera. Alright, sekarang kita dah set upkan lighting biasa dan kita akan masukkan lighting daripada image HDR pula. Nak masukkan lighting daripada image HDR supaya kita boleh dapatkan reflection pada surface-nya, klik pada world tab dan klik pada bulat yang ada pada color tu. Klik pada bulat tu dan pilih environment texture. Sekarang scene kita akan jadi warna pink ataupun purple ni. Dia sebab tak ada image texture lagi. Untuk masukkan image texture tu, klik pada butang open dan download dahulu download dahulu image HDR pada drive yang saya berikan. Jadi folder HDR, di sini ada dua HDR image. Satu indoor ataupun studio lighting. Satu lagi adalah outdoor lighting. Boleh download. Cuba dulu dengan sunny ataupun outdoor. Pergi pada Blender. Navigate kepada folder yang mana ada image HDR tadi. Kat desktop. Sini dan tekan image tu.
Right, dia akan load dan ini adalah image HDR yang kita loadkan tadi. Tapi dia agak kuat. Jadi kita akan kurangkan sikit dia punya strength. Okay, pergi pada strength dan letakkan dalam 0.3. Lebih kurang macam tu. Dan saya rasa image ni tak sesuai untuk jadikan HDR. Dan kita cuba pula dengan HDR yang lain pula. Kita cuba HDR daripada studio. Okay, saya akan download studio. Okay, sekejap je ni. Alright, okay, download, dah download. Kembali semula kepada Blender. Open dan cari studio. Okay, ni yang saya nak. Tapi still saya akan kurangkan dia punya strength. Sekejap, naikkan dulu. Okay, kurangkan strength dia kepada 0.2. Dan, well, okay, saya suka dengan lighting ni. Kita boleh buat lagi cantik, tapi untuk tutorial ni, saya rasa kita akan stop sampai sini saja. Dan seterusnya, kita nak render. Okay, nak render, kalau dulu ada butang render dekat bahagian output, tapi sekarang dengan version 2.8 dia dah buang. So, nak access render, sebelum render kita onkan ambient occlusion, onkan bloom, dan juga onkan screen space reflection. Satu lagi. Sebab apa kita onkan tiga-tiga ni? Okay, shadow tak ada pakai. Kita pakai screen space reflection. Di situ. Kita onkan tiga-tiga ni sebab kita menggunakan EV. Kalau nampak lagi cantik, onkanlah tiga-tiga ni. Okay, map tu dah buatkan kita punya texture lagi nice lah. Right. Untuk render, okay, saya akan balik semula kita punya view kepada camera view. Okay, untuk render, kita akan pergi kepada render dan pilih render image. Okay, klik render image. Alright, dia dah render. Okay, dia EV, dia kejap je render dia. Dan kalau you nak save, pergi pada image dan save as. Okay, boleh save dekat location mana kita nak. Kita namakan dia, let's say, pedang. Kita boleh tukar format pada ruangan di atas ni. Tukar pada PNG ke ataupun JPEG. Dan tekan save as image. Alright, inilah hasilnya. Kita sampai kepada penghujung tutorial. Like, share dan subscribe kalau tutorial ni sangat-sangat membantu anda dalam mempelajari Blender. Saya Asrul Nasiruddin. Kita jumpa lagi pada tutorial yang akan datang. Bye.